Saudara-saudari sekalian, apa kabar? Saya berharap kabar baik. Dan nama saya ialah Dr. Lee. Saya berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Dan sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Saya ingin ucapkan selamat datang ke YouTube channel saya dan terima kasih kerana menyertai Dr. Lee's Method Level 1, English Grammar Level 1 dan cara saya. Dan terima kasih juga kerana menyertai 38 Day Grammar Challenge, cabaran 38 hari. Jadi, mengapa cabaran 38 hari? Dan bukan 40 kah, 45 kah, 25? Mengapa? Sebab kalau kamu tengok buku ini, sebab ini, di sini kamu boleh lihat segala-galanya yang ada dalam buku ini. 38 bab yang merangkumi semua bahagian grammar yang perlu kamu tahu sebelum kamu boleh maju ke depan. Sebab itulah kita panggilnya 38 Day Challenge, cabaran 38 hari. Jadi untuk kamu setiap hari buat satu bab. Jadi 38 hari 38 bab cabaran. Bagi saya cabarannya ialah upload. Setiap bab saya upload satu video. Itu cabaran saya. Dan setakat ini, hari ini hari yang ke-11. Jadi lesson 11 juga. Dan kita bermula sejak dari Julai 1 Julai 2020. Hari ini sudah 11 hari bulan Julai. Jadi patutlah lesson 11. Tetapi lesson 11 saya buat 2 video. Mengapa? Sebab dia dibahagikan kepada 2 bahagian yang berlainan. Dan saya kadang-kadang saya bimbang sebagai seorang guru. Apakah kesannya kalau kita sumbat semua dalam otak kita yang mempunyai had atau batas? Jadi kadang-kadang waktu kita mengajar, kita ada pelajar yang suka meminta banyak nota. Dia suka. Jadi kita bagi begini. Tiap-tiap hari dia datang, dia mau minta banyak-banyak. Dia mau cikgu ajar semua. Cikgu baca. Baca terangkan, baca terangkan. Jadi dia berasa sungguh puas hati. Dia balik dengan nota begini. Jadi dalam 1 tahun nota begini banyak. Kemudian kita tanya dia soalan dari nota yang diberi. Dapatkah dia menjawab? Kalau kita tanya dia, begini dia. Begini dia. Daripada itu, mengapa kita tidak setiap kali dapatkan 3 atau 2 keping nota, kemudian semua meresap masuk yang 2-3 keping itu. Akhirnya yang sedikit-sedikit ini dia menjadi bukit. Dan kita lagi pandai. Daripada diberi begini tetapi kosong. Banyak nota dia berasa puas hati. Banyak kertas dia ambil balik. Dia berasa berbaloi. Tetapi jadi ini dari segi psikologi. Saya tidak mau. Saya rela pilih yang kedua. Ada begitu banyak, masuk semua. Daripada diberi banyak, masuk 10%. Apa guna? Okay? Jadi saya buat lesson 11 2 bahagian, 2 video yang berlainan. Supaya kamu tidak berasa begitu stres, tekanan. Wah, banyak mau belajar. Bagaimana sumbat semua masuk? Kalau cikgu boleh lah, kalau saya mana boleh ya begitu. Jadi janganlah ya. Baik. Personal pronouns.
Personal pronouns dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan itu personal pronouns digunakan sebagai subjek atau cerita utama. Jadi I, you, we, they, he, she, it digunakan di awalan ayat. Tetapi I boleh tukar menjadi me di hujung ayat sebagai objek. Jadi bahagian dua ini objek. Objek maksudnya di belakang ayat, di belakang perbuatan. Oke? You menjadi you, we menjadi us, they menjadi them. Kadang-kadang pelajar cakap, Dr. Lee, cikgu saya cakap them, bukan them. Jadi saya cakap, it's okay, them pun okay, them pun okay. Jangan bimbang. Ya? He menjadi him, she menjadi her, it menjadi it. Jadi kamu boleh tengok it dan you, dia kekal. Sama ada di hadapan ayat sebagai subjek atau topik ayat, atau di belakang sekali sebagai objek ataupun cerita ayat itu. Oke? Jadi jikalau kamu ada buku ini, maka bukalah muka surat 29. Ini. Yang tadi ini saya terangkan peta ini, kotak ini. Sekarang saya masuk ke latihan 2 dan latihan 3. Oke? Dan sebab ada tempat, jadi saya salin semua untuk kamu senang belajar. Jadi they have a car. Mereka mempunyai sebuah kereta. The car belongs to them. Kereta kepunyaan mereka. Jadi mereka. Mereka yang pertama itu gunakan they. Mereka yang belakang itu digunakan sebagai objek. Jadi them. They awalan, them belakang ayat. Tapi dua-dua maksudnya mereka juga. Siti is thirsty. Siti dahaga. Please give her some water to drink. Sila beri nia ataupun dia. Jadi beri itu perbuatan, di belakangnya objek. Tak boleh cakap give she, give her. Sebab kita gunakan perbuatan dulu, belakangnya menjadi objek, menjadi her. Bukan she lagi. She itu di awal sekali ayat. I do not know, no one told me. Saya tidak tahulah, tiada orang yang memberitahu saya. Saya tidak tahulah, saya awalan ayat I. Tiada orang yang beritahu saya. Beritahu itu ialah perbuatan. Jadi belakangnya I menjadi me. Jangan cakap nobody told I. Tak boleh. Tak boleh, itu salah. So, saya pun suka menonton drama negara kita, Malaysia. Seronok sekali. Saya pun suka drama Indonesia. Kadang-kadang saya menonton, saya pun menangis. Sebab terlalu sedih untuk drama negara kita, drama Indonesia. Wah, sungguh hebat. Ada masa saya menonton, tapi biasanya tiada masa. Dan saya selalu tengok drama Malaysia. Mereka suka kata, you beritahu I. Berilah I. Jadi kalau dalam tata bahasa, dalam grammar, bahaya itu. Kalau cakap give I, habislah. Habis grammar. Jadi hati-hati ya. Menonton itu menonton. Okey, cakap pun okey juga, tapi jangan tulis. Jangan kamu tulis give I. Tapi kita menonton drama siri kan, yang modern, mereka selalu guna I, you kan. Jadi dia cakap, telefon I, carilah I. Kalau cakap okey, kalau tulis tak okey. Do not do that. Telefon me. Jangan cakap telefon I. Jadi kadang-kadang kita terpengaruh. So amat bahaya. Okey, jadi kita mesti tahu pisahkan di antara percakapan dan penulisan. Yang telefon I, carilah I, datanglah I, tak boleh. Itu setakat cakap informal, tidak formal, tidak rasmi. Kalau rasmi pun tidak boleh juga. Betul kan tidak?
Kalau Rasmi, sila telefon saya, sila beri kepada saya. Takkan kita cakap sila beri I. Kalau secara rasmi tidak boleh terima juga, betul kan tidak? Jadi ingat, berhati-hati. So no one told me. I di depan, me di belakang. He did not do his homework, so his teacher punish him. He di awalan ayat, him di belakang ayat. Dia tidak membuat kerja rumah. Jadi cikgu mendenda dia atau Nia belakang ayat. You have a computer. The computer belongs to you. Yang you ini senang dengan it sebab awalan dan belakang sama juga. Kamu mempunyai sebuah komputer kepunyaan kamu. Dua-dua menggunakan you. Sama dengan ini. The puppy is hungry, give it some food. The puppy maksudnya it, and then give it. Give itu perbuatan. Jadi di belakang perbuatan it itu menjadi objek. Objek barisan ini, me, you, us, them, him, her, it. Ini dipanggil objek di belakang ayat. Yang I, you, we, they, he, she, it di awalan ayat. Okay? The boys are in the field. I want to talk to them. The boys maksudnya they, awalan ayat. Them di hujung ayat. Jangan cakap I want to talk to they, tak boleh. Selepas they, to, selepas to, by, for, from, preposition kan, belakang itu gunakan objek. Okay? We bought a laptop. The laptop belongs to us. Kami membeli sebuah laptop. Laptop kepunyaan kami. Jadi kami. Kami di awalan we. Kami di hujung us ataupun us. Is Mary here? I want to see her. See ialah perbuatan. Jadi belakangnya gunakan objek. Me, you, us, them, him, her, it. Boleh faham? Boleh ya? So is Mary maksudnya she, belakang her. Tapi you tak boleh. Kalau mau ganti you boleh, is she here? Can you show me the way? Yang ini mengikut buku ini, can you show me the way to the post office? Di sini ada pilihan, ada dua pilihan sahaja. Satu itu me, satu itu you. Tapi kamu tak boleh cakap can you show you the way. Sebab pilihan itu hanya ada dua. Jadi can you show me the way. Sebenarnya ini me boleh tukar ke us, him, her. Boleh. Do you want me to help you? Di dalam buku ini ada dua pilihan, me dan you. Tapi takkan kamu cakap do you want me to help me? Do you want me to help you? Ini memanglah kalau subjektif, kamu sendiri suka tulis apa-apa, sini boleh tulis her, him, us, them, itu okey. Tapi dalam buku ini pilihan dua. Satu itu me, satu itu you. Jadi terpaksalah kita pilih help you. Okey? Baiklah. Setakat ini sahaja. Bab 11 pun sudah habis. Dua video. Okey? Bahagian 1 dan bahagian 2. Dan ingat, tambah saya atau follow saya di Instagram. Saya menggunakan nama Susan Lee. Kemudian hashtag, ya, jangan lupa hashtag learn with Dr. Lee. Dan username, saya menggunakan username Lee Sai Im, nama saya. Semua huruf kecil. Oke, itu username. Jadi senang sedikit mencari saya di Instagram. Dan saya meminta kamu postlah progres kamu, pengalaman kamu belajar bersama saya, perasaan kamu. Postlah di Instagram dan di story saya, supaya kita boleh sama-sama belajar. Dan di bawah video sila klik ke description box untuk melihat butir-butir yang lain. Dan di dalam ada borang Google dengan link sama sekali. Jadi kamu klik ke link dan masuk ke Google Form, borang Google, jikalau kamu ingin membeli buku ini. Tempahan yang pertama sudah habis dijual. Sekarang yang kami panggil kamu atau minta kamu untuk isi borang Google Form untuk penempahan kedua, second order. Tapi bukunya sama, hanya ordernya untuk satu lagi kumpulan orang.
Kalau kamu ingin, silalah isi Google Form. Dan jikalau kamu berasa seperti saya cakap tidak berapa pasti, level 1 itu berapa senang atau sejauh berapa senang buku ini. Sebab tahap 1, adakah dia sangat mudah sehingga saya kalau beli buku adakah bazir wang. Jadi tengok ini. Ini semua disalin dari sini. Jadi tahapnya sini. Jikalau kamu berasa tahap ini sangat senang dan kamu sudah tahu semua, jangan beli buku ini sebab tidak sesuai. Kamu sudah berada di tahap ini atau mungkin lebih lagi. Tetapi jikalau kamu berasa saya belajar separuh, ada separuh lagi saya ingin lagi belajar, saya tahu 30% kan 50%, saya mau 100%, maka isilah borang Google dan belilah buku ini. Oke? Jadi sekian, terima kasih. Sila like, share dan subscribe, dan sehingga kita berjumpa di lesson 12. Sekarang kita tinggal 27 hari dan tamatlah cabaran kita, habislah buku ini. Oke? Dan kita tunggu lesson 12, masa itu tinggal 26 hari sahaja. Sekian, terima kasih.